Saya menceburi bidang ini daripada tahun 2015. Kita dah start lah. Tapi Cultivate lepas kita buat R&D, Cultivate ditubuhkan di bulan Mac 2018 kita start. Sekarang kita menanam sayuran western salad dengan buah tomato sebab kita nampak demand tu daripada market. So selalu saya katakan dalam pertanian kan, kita bukan macam buat baju kemeja atau kasut. Bila kamu dah buat, dan kamu boleh simpan dalam gudang. Tapi sekarang kat sini, kalau tak boleh jual sayur, dan kamu kena buang semua sayur tu. So selalu kita akan ikut demand. Sebenarnya saya rasa ini adalah satu tanggungjawab yang besar sebab kita ni menanam makanan yang kita akan bagi orang makan. Saya punya history dalam pertanian tradisional untuk selama 3 tahun. Saya rasa saya menggunakan banyak beracun lah dan saya tak rasa serak hati. Sebab yang ni makanan yang saya pun makan, saya nak bagi untuk mak, bapa, keluarga, komuniti saya makan. So saya pun rasa okey, yang ni mungkin kita kena cuba tukar. Satu lagi, pertanian secara tradisional, kita menghadapi banyak masalah juga sebab yang pertama, tak cukup manpower. So saya satu orang 10 ekar tak cukup orang. So saya rasa saya nak buat orang muda untuk join balik untuk industri agriculture. Tapi kalau buat macam style dulu kan, orang selalu ingat kalau pertanian mereka akan ingat bawa matahari 12 jam, kena angkat cangkul, kena angkat benda-benda berat macam tu kan. So kalau macam tu kita tak boleh dapat attract orang-orang muda. So itu sebab saya pun cuba buat berbeza sikit lah. So itu sebab saya start Cultivate. Kita kat sini kita menggunakan teknologi, kita menggunakan sedikit otomasi. Dan boleh tengok dalam ladang kita sekarang lebih kurang 90% semua perempuan. And then kita punya average age untuk pekerja kami 23 tahun saja. Orang-orang muda dah boleh menceburi bidang ni lah. So saya nak menunjukkan contoh dan menjadi teladan lah kepada mereka. Itu sebab saya mencuburi pertanian lestari lah. So sekarang kat sini kita menggunakan sensor-sensor, smart sensor untuk mengkawal elemen-elemen pertanian seperti berapa air kita nak bagi untuk sayur-sayuran, apakah dia punya temperature, suhu dan alam sekitar. So semua ni kita kena kawal. Selalu dengan traditional farming, selalunya kita tak ada kawalan untuk elemen-elemen ni. So selalu saya kata ini adalah up to God farming. Kalau dia panas, dia panas. Kalau hujan, hujan kan. So saya tak nak mengambil risiko yang tinggi ni untuk teka-teki. Right? So dengan menggunakan teknologi kita boleh ambil elemen-elemen teka-teki dan kita boleh buat precision farming. So semua ni kita dah kira. Seperti contoh sekarang air untuk sayur, kita dah kira berapa air dia perlu daripada benih sampai dia besar. Dan kita tidak ada wastage lah. Training is actually penting untuk menunjukkan ada career progression untuk staff-staff kita. So sebelum mereka masuk kan, kita akan melalui interview proses kami. Yang interview proses ni adalah untuk mendapatkan mereka kongsi values dan prinsip yang sama dengan kami. Okay? Yang itu yang paling penting. Kalau kamu tak ada ilmu tu tak berapa penting lah. Apa kita selalu tengok adalah attitude kamu. Lepas tu kita ada satu farm academy that mereka akan melalui untuk 3 bulan. Minimum 3 bulan. Dalam 3 bulan tu mereka akan dapat mentabu ilmu-ilmu menggunakan teknologi kami. Tapi selain itu kita akan menunjukkan ilmu untuk kehidupan juga. So seperti contoh, kita ada salah satu sebuah staff yang join kita sebelum ni. Dia dapat gaji, dia tak tahu nak buat apa dengan gaji tu. Kita pun tengok, ini adalah satu masalah yang common dengan pekerja-pekerja di luar bandar. So yang tu kita ajar mereka ilmu kehidupan juga. So kamu dapat gaji, ambil sedikit letak dengan zakat. Ambil sedikit nak beli motor, macam mana nak buat yang tu. Nak buat open bank account, kita ambil you pergi ke Maybank untuk buka bank account. So selain daripada ilmu pertanian, kita juga menunjukkan ilmu hidup lah. Saya rasa my gap tu memang penting sebab menunjukkan dan memberikan I think kita katakan peace of mind kepada kita punya consumer. Sebab mereka boleh tahu ini ladang dia melalui proses yang stringent, yang susah sikit kan untuk dapatkan dia punya checklist, dan kamu boleh rasa benda-benda ni adalah berkualiti.
Benda-benda ni adalah bagus untuk kesihatan. Dengan standard ini, kita boleh menaikkan taraf quality. Kita pun boleh menunjukkan kepada kita punya consumer bahawa kita adalah mempraktiskan dan sudah didapatkan sertifikasi yang international standards lah. Pertanian lestari atau kita lebih kenali sebagai pertanian mampan, di mana pertanian lestari ini dia memelihara alam sekitar kita dalam perusahaan pertanian. Dan di Jabatan Pertanian, bagi ladang-ladang yang mengamalkan pertanian lestari, kita mengiktiraf ladang-ladang tersebut melalui pensijilan MyGap. Pensijilan MyGap adalah pensijilan yang merujuk kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh petani di ladang mereka. Di antaranya adalah dari segi pengurusan subscribe, pengurusan pekerja, dari segi orang kata record management dan juga berbagai elemen lainlah. Dari segi khidmat jabatan pula dalam pensijilan MyGap, kita berperanan sebagai pembimbing kepada usahawan-usahawan pertanian bagi mematuhi standard-standard yang telah ditetapkan bagi mendapat pensijilan MyGap. Kita juga bertindak sebagai audit kepada pensijilan MyGap yang bakal dikeluarkan. Jadi sudah pasti jabatan memang amat menggalakkan, bahkan dimestikan kita punya petani dan juga usahawan pertanian untuk mendapatkan pensijilan MyGap. Ini kerana melalui pensijilan MyGap ni banyak faedah yang dapat diperolehi. Antaranya kita telah mengesahkan bahawa produk itu sudah pasti selamat untuk dimakan. Yang keduanya untuk ekspor. Jadi dia memberi nilai tambah dan juga kemudahan kepada usahawan untuk mengeksport hasil pertanian ke luar.